wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi lokek, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga mereka yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu jauh. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam-malam minggu lepas apa benda tu cerita entah kak? Dak apa syurga. Macam mana tahu tu? Oh, tengok live. Oh, ingat tak tahu apa tahu anda waktu live ni kan. Ya, sampai nombor berapa entah? Nombor 3 last. Nombor 3. Sampai habis dah. Oh, sebab dah pukul 8.30 ya kan. Oh, ialah waktu kan menjemurui. Hari Ahad tu hari nilai Cempaka Puri. Jadi tengah ceramah macam ni lah. Waktu macam ni lah, samalah kan. Kan kekku 9 tu lalu lampu biru lalu. Saya dah nampak tang jauh pasal saya duduk macam ni kan. Jalan kek luar, orang duduk dalam ni tak nampak. Saya dah nampak dah, saya dah perhati dah. Lampu biru, botol-botol depan tu berhenti dia. Jaya kan. Jadi sini berhenti botol-botol depan surau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah. Agak didong si ngobah wabillahi taufiq ni pun boye. Ayo tu lah. Allah tak apalah macam mana botol lah tu. Dia menjalankan tugas dia kan. Jadi kita kena akur lah dengan rule and regulation yang telah ditetapkan. Kan, alhamdulillah kita masih merah lagi, walaupun yang lain dah dibebaskan, daerah lain alhamdulillah dah bebas, Somban masih merah lagi kan. Allah Rabbi kan, macam mana tak apalah, adalah hikmah tu. Okey, makna kita nak sambung sikit yang tu ya, boleh ke? Nombor 3 tu hari, nombor 3 apa benda ingat tak? Kau ingat tak? Yang minggu yang lepas lah, yang kita buat Isra Mi'raj, cerita-cerita tentang syurga tu. Nombor 3 kita cerita tentang penthouse. Nombor 1 kita cerita tentang syurga paling elit, Firdaus. Paling hebat, Firdaus A'la. Yang kedua kita cerita tentang wasilah, iaitu lepas daripada azan
kan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk berdoa, kan, wasilata wal fadilah. Wasilah, apa benda wasilah tu? Iaitu satu tompek yang Allah sediakan kepada, tompek tu duduk dalam syurga, kan. Tompek tu ada satu je, makna banyak-banyak makhluk, ya, yang Allah sediakan satu tompek tu yang nama wasilah, kan. Tompek tu paling istimewa di antara yang istimewa, the best among the best. Tu dia tuan-tuan. Jadi tompek itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada kita supaya kita memohon kepada Allah, dia dapat. Makanya kita lepas pada semayang, lepas daripada azan, kita akan baca doa, ada di dalam kalimatnya itu wasilata wal fadilah. Makna kita mohon kepada Allah wasilah itu dapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdoa kepadaku, wasilah tu dapat ke aku, Nabi kata aku akan berikan kepadanya syafaatku. Ya. Jadi siapa nak dapat syafaat Nabi, kono lepas dengar azan kita doa sama-sama. Lepas pada tu insya-Allah kat sana nanti kita dapat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis itu hadis riwayat Muslim, ya, Muslim. Yang ketiga kita cerita tentang penthouse. Ya, penthouse ini nak bagi gambaran bahawasanya dia ada bilik-bilik yang banyak. Ya, bilik-bilik yang banyak, yang mana kita nak gambarkan penthouse ini satu kediaman yang paling istimewa. Kan kalau duduk bertingkat-tingkat tu kan tuan-tuan, yang paling atas itulah yang namanya penthouse. Biasa 2 tingkat. Dan rogo kat Kuala Lumpur tu juta. Padahal tanah tak ada tu dah. Buat atas bumbung tu. Kan? Tapi rogo tu juta tuan-tuan. Punya mahal tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, dan ada penthouse yang ada garaj kereta. Garaj kereta tingkat 25. Dia boleh parking bawah tu, naik kereta dia bubuh atas. Asah waktu andai. Ya, Allah hambat pada. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah telah menyatakan dalam surah Az-Zumar, kan, berkenaan dengan ghurfu ini, ghuraf. Ya, surah Az-Zumar ayat 20, Allah berfirman, tetapi orang yang takut Tuhan mereka, untuk mereka ghuraf, iaitu tompek itulah penthouse tu yang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat penthouse tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kelak ahli syurga akan melihat ahli ghuraf di atasnya seperti mana orang melihat bintang melintas di langit dari timur ke barat. Ya. Kerana apa? Kerana kelebihan yang wujud antara mereka. Para sahabat bertanya, apakah itu tempat para nabi yang tak boleh orang lain tak boleh masuk? Rasulullah membalas, bahkan demi Allah yang nyawaku dalam tangannya, itu tempat untuk sesiapa yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Rawahu Muslim, ya. Ada satu lagi hadis daripada Tirmizi, Nabi bercerita dalam syurga ada ghuraf yang luksina, makna macam kacau lah. Nampak, kita duduk kat luar, kita nampak semua dalam tu, kan. Orang duduk dalam tu nampak semua kat luar, tuan-tuan. Ya? Wahai Rasulullah, kan, siapa, kan, bilik siapa tu, untuk siapa tu? Maka untuk orang yang bercakap baik-baik. Ni, siapa nak masuk penthouse tu? Pertama, hadis Tirmizi kata, Rasulullah ngabar, pertama untuk orang yang cakap baik-baik. Elok ni hadis ni, kan, yang ngomong cakap kotor tu, yang ngomong maki hamun tu, kan. Elok mana tu, ya. Ya, pasal apa? Pasal ciri-ciri orang yang nanggok dalam ni, ya. Pertama, orang tu orang yang bercakap baik-baik, ya. Yang kedua, orang yang suka jamu orang. Ya, suka jamu orang, Kak.
Lepas ni Ustaz Abi ceramah, Ustaz jom kita ke kedai. Misalnya kan. Okey. Kemudian orang yang solat tetap kala orang lain tengah nyenyak tidur. Makna Rasulullah SAW ngobat di antara orang yang di antara amalan yang dibuat oleh orang yang akan diletakkan di sini ialah orang yang bercakap bondo baik-baik. Yang kedua, orang yang suka jamu orang makan. Dan yang ketiga, orang yang bongkar tengah malam dibongkar. Orang lain tengah nyenyak tidur. Makna sembahyang malam lah, 23 malam tahajud tu. Ya. Sembahyang sunat tahajud ini adalah merupakan sembahyang sunat yang Allah tulis dalam Quran. Ya. Allah tulis dalam Quran, tuan-tuan dan puan sekalian. Hebat, ya. Aku aja buatlah melazimi perkara ini. Dan satu lagi, orang yang kerap berpuasa. Ni bulan Syakban ni. Hari ni dah 2 Syakban. Kan? Hari ni dah 2 Syakban. Makna di antara bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selain daripada Ramadan ialah bulan Syakban. Paling banyak Nabi puasa. Jadi kita lazimilah puasa pada bulan ini, bulan Syakban ni, banyakkan puasa. Pasal Nabi banyak puasa bulan ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Kan? Jadi macam tu. Okey. Yang keempat, kita masuk tajuk baru berkenaan dengan syurga, iaitu kek syurga ini ada pasar Jumaat. Ya. Oh, ada pasar, Ustaz, ya. Iaitu yang mana pasar ini dijadikan oleh ahli syurga tempat untuk bersosial. Makna dia pergi ke situ pasar tu, dia pergi untuk berburak. Kan? Hang out dengan kawan. Bukan untuk voli bola. Makna pasar ni bukan untuk voli bola. Kita pasar ke pasar pergi voli ikan bagai semua. Ya, pasar ini bukan untuk voli bola, tetapi untuk ahli syurga ini bersosial. Makna jumpa, lama tak jumpa, mana duduk? Dan penthouse. Ngobai. Kan? Oh, yang tolong kau. Kan? Tapi itulah dia, alhamdulillah, joki boy. Tapi marin belolah. Kan? Marin belolah. Kan? Aku puasa, aku cakap elok-elok, aku semayang malam, kan? Ya, aku jamu orang makan, kan? Kau duduk bawah, siapa kau tak buat macam tu? Jangan dongki pula. Makanya ada orang masuk syurga menyusah. Pasal apa? Pasal rumah yang kecil. Dia punya tempat dia tinggal tu tak semewah orang tersebut. Ya? Oh, kau sedap lah, aku selalu tengok kau. Wah, duduk dalam tu, ingin aku nak pergi rumah kau. Oh, tak pek dah. Kenapa tak pek? Pasal tu tempat Allah bagi ke aku. Tak pek ke kau, kau nonggok situ lah. Padan kau sembahyang malam, kau sembahyang siang. Siang sembahyang, malam tak sembahyang. Kan? Jadi nasib baik masuk syurga. Kan? Itulah dia. Kan? Makanya orang syurga bermonong tengok, ya Allah, alangkan sedap, kau dapat masuk syurga. Masuk yang tu, yang tempat yang apa nama ni, yang dinyatakan itu, ya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, di syurga nanti ada pasar yang dikunjungi ahli syurga setiap hari Jumaat. Ya. Kemudian ada angin bertiup. Makna di waktu dia pergi ke pasar tu, angin ni sentiasa bertiup menerpa wajah muka. Kan Allah sedap tuan-tuan, bayangkanlah. Kita pun tengah panih kan, sembahyang tengah panih. Mak kan sekarang ramai orang kan, jadi kadang-kadang tak ambil kan, duduk kat luar. Tapi bila angin datang tu, walaupun panih, tapi bila angin datang, Allah sedap kita rasa. Itu Senin baru. Kan, bukan Sanun. Kan, Sanun angin dia menerpa muka,
menerpa wajah, menerpa pakaian. Bila angin tu kono ke muka, kono ke baju. Muka jadi semakin cantik, baju jadi semakin hebat. Wah, macam mana tu Ustaz? Gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyatakan, bila kita pergi pasar tu, angin tu terpa muka ni, seolah-olah pergi pasar tu, masuk spa, balik, bang pergi spa kau. Macam tu. Jadi lawa, cantik. Baju pula, tengok, abang pergi kedai butik kau. Butik yang mahal lah, bukan cak ayam tu dah. Kan, butik yang mahal, lawa baju. Tak ada lah. Baju ni juga pakai. Tapi kenapa lawa pula tadi pergi tak ada macam tu dah. Macam tu tuan-tuan. Ya, apabila mereka pulang ke rumah, makna orang ni balik ke rumah, isteri mereka menyatakan, demi Allah, aku nengok kau lagi lawa. Kan, bukan macam sekarang, nengok kau menyampah. Tak adalah sini, tak adalah sini bagus-bagus. Kan? Makna bila balik, tuan-tuan, sampai kan, isteri tengok, Allah, semakin lawa. Cantik. Macam mana tak tahu nak ubah tu. Kita kena masuk dululah. Jom kita masuk sama-sama ya. Alhamdulillah. Itu ya, kalau tak jumpa saya sana nanti cari saya ya. Kan mana Ustaz gemuk-gemuk. Dia yang cerita tu. Kan dia yang cerita tu. Tapi tak nampak dia pula. Kok dia duduk atas sana. Kan tanya jiran ada yang duduk atas sana. Kau nampak tak yang Ustaz gemuk-gemuk tu? Tak nampak pula. Allah Rabbi. Kan kakak, tuan-tuan, kau tak nampak lah saya cari ya. Cari mana Ustaz tu, tanya nanti kat melekat tu. Melekat kau tengok lah komputer tu ada nama tak Ustaz ni. Ustaz mana? Ustaz gemuk-gemuk. Puweh melekat cari yang mu tu kan. Kan jumpa tu insya-Allah. Kan ni ada. Kan cari ya. Nanti kita sama-sama ke sana tuan-tuan ya. Maka bila suami dibalas dikata seperti itu oleh isteri, maka suami pun membalas, kau pun semakin lawa. Makna waktu pergi itu kena lawa, baju kena lawa. Bila balik, wah, dah semakin lawa. Wah, maka bertambah cantik engkau. Ya, kalau macam tu macam mana tuan-tuan kan. Ini baru donga ya Allah, donga pun ya sah waktu dia menimbulkan motivasi kita untuk masuk tuan-tuan. Ni dia ya, motivasi kita untuk masuk. Jadi untuk masuk tu maka ya kena buat amalan lah, bukan buat bodoh. Ya, buat bodoh tak apa masuk tu dah, tak bodoh. Kena buat amalan. Okey, kompet. Yang kelima, tuan, ada ke dalam syurga yang namanya pokok gergasi. Macam mana pokok gergasi tu tak tahu, mana besar pokok tu. Pokok tu besar tuan-tuan. Bayangkan ribuan jika tidak ratusan orang yang duduk bawah tu pun masih muat. Makna besar pokok tu, duduklah nonggok bawah tu berapa ribu pun muat. Ya gila besar tu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim, kan sesungguhnya di dalam syurga nanti ada satu pohon, ada pokok satu. Jika seseorang penunggang laju naik kuda melintasi di bawah bayang yo pokok dua bayang ni, naik kuda 100 tahun tuan-tuan, nescaya belum lepas lagi bayang dia tu. Makna dia punya bayang tu besar. Bila bayang besar ni tergantung kepada pokok tu. Pokok besar, bayang besar lah. Jadi dia besarnya pokok, bayang pun besar. Naik kuda 100 tahun tak sampai lagi. Makna ada lagi bayang kat sana. Allah besarnya ya Allah.
makno kok kita sekampung duk bawah tu macam ni baru sikit ambil baru duduk satu berapa dah sikit je lah dalam kawasan dia. Pokok tu rosak. Jadi bawah pokok itulah ramai yang nonggok, tidur, relax pun semua, bermain-main di bawah tu. Wah, macam mana Ustaz kan? Allah, main takraw kan? Tu main badminton belakang tu tengah panis main kan kat sana. Bawah pokok yang main tuan-tuan. Ya sedap betul. Astagfirullahalazim. Hebat betul tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Yang keenam. Ya. Dalam syurga kita kono bersedia untuk dikejutkan. Kenapa? Sebab dalam syurga ni penuh dengan kejutan. Penuh dengan surprise. Penuh dengan surprise. Kan? Di antara surprise-nya lagi ialah ada mata air salsabila dan tasnim. Ada dua mata air. Pertama namanya salsabila. Salsabila. Lagu Yasin kan? Saya nak buah seorang ada nama salsabila. Ada nak buah seorang. Ya. Kemudian tasnim. Yang kedua tasnim pun ada. Anak buah saya pun ada nama tasnim seorang. Jadi semua ambil berkat nama air yang ada di dalam syurga. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 7 boleh, 8 boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di sana mereka akan diberi sejenis minuman yang campurannya zanjabil. Zanjabil iaitu air daripada mata air yang dipanggil salsabila. Rupanya ada campuran zanjabil. Apa bondo zanjabil? Kan kita selalu minum kat sini kan. Bila angin banyak yang dalam perut, apa nak payah kombong ni kan. Angin tak keluar. Kita pun cari zanjabil untuk buat air, untuk minum supaya dengan zanjabil itu keluar angin. Air apa? Betul kak. Air halia. Zanjabil. Jadi air salsabila ini air yang dicampur dengan namanya zanjabil. Makno tuan-tuan, halia ni air dalam syurga salah satu. Usah waktu balik karang ni kan habis pokok halia dicabut kan. Zul ada halia banyak tak kat belakang rumah? Kat kebun ada halia tak? Tak boleh tanam. Kenapa? Tu ke? Saya ada kat rumah tapi tak ada lah banyak tu dah. Orang tahu tak ada banyak takut minta. Tanam dalam pasu. Tanam dalam pasu je. Kunyit ada, halia ada, lengkuas je tak tanam dalam pasu. Dengan lengkuas tak tanah. Pasal lengkuas ni payah dalam pasu, dia boleh bosar. Kalau halia tak apa. Halia kalau saya nak akan halia, boleh cabut dalam pasu je. Kunyit pun ada dalam pasu tu. Cabut je fresh from the back of my house. Wah, dalam pasu kak. Dan limau nipis pun ada, limau kasturi pun ada, limau purut pun ada. Ni segala limau ada. Limau kan. Limau yang paling baik limau kasturi. Ya, di antara limau-limau yang ada di dunia ni, limau yang paling bagus, paling banyak dia punya vitamin C, limau kasturi. Kocik tapi hendah. Ya. Di rumah saya tu manjang ada limau kasturi. Ya, kalau tak ada pokok buah pergi beli. Saya lah kadang-kadang buah tak ada, kita ambil banyak kan, tak ada dia. Jenuh dia berbuah, kita pergi belilah. Beli pun kan mahal warnanya ni RM3 dia. Kadang-kadang kita siram pokok tak berbalik. Kan tanam Allah. Pergi beli banyak ni.
RM4 kan. Tak payah siram ribu baju setiap bulan, setiap minggu sekali. Allah Rabbi ya. Dalam ayat yang kedua surah Mutaffifin ya, iaitu ayat 27, 28, dan campuran minuman itu adalah dari tasnim. Iaitu mata air yang hanya dapat diminum oleh orang yang dekat dengan Allah. Orang yang jauh tak pek tu dah. Yang jauh kan, yang tak datang surau, tak datang masjid, jauh. Pasal apa dia tak nak datang? Allah panggil pun dia tak nak datang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah panggil, kalau tak panggil tak tahulah. Panggil pun tak datang. Allah Rabbi wa iya zubillah. Itu kejutan yang keenam. Yang ketujuh, kejutan yang ketujuh, di dalam syurga ada keajaiban alam yang tiada tandingannya. Makna ajaibnya dalam syurga, dia punya alam ini tak ada tandingan. Yang kita ada ni kat atas dunia ni, yang orang hantar TikTok, tengok air terjun cantik, tengok sungai lawa, tengok pemandangan lawa, itu semua tak ada tandingan duduk dalam syurga, tuan-tuan. Baru ni kan siapa nama ni, kawan saya hantar TikTok, banyaklah sungai yang nampak sampai ke dasar. Allah Rabbi jonih boto kan, air terjun tu punya tinggi 100 meter. Ya pergi cenihan tengok osah boto. Tetapi Allah ngebak itu tak ada tandingan seperti yang ada dalam syurga. Kenapa? Sebab di dalam syurga bukan saja pemandangan itu memukau pandangan, tetapi menaluki deria rasa. Kita tengok sungai, kita tengok sungai, makna tengok kek mata ya, indah kek mata. Oh ya Allah, rasa tak ada. Di dalam syurga, tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 5 boleh, sifat syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, dalamnya itu, dalam syurga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak berubah. Tidak berubah, tuan-tuan. Ya, juga sungai-sungai susu yang tidak berubah rasa. Makna apa? Sini kita tengok sungai, sanun kita boleh terjun, berenang, minum susu. Can you imagine that? Wah, tengok juga orang putih, tuan-tuan. Boleh tak kita bayang? Cannot bring mah. Tak fikir di luar batasan pemikiran tu. Macam mana? Kan dulu orang kata berenang, minum air. Air sungai kan sadap tu dah. Tapi ini berenang, minum susu. Oh ya Allah. Bukan sungai susu saja, bahkan sungai-sungai arak yang melazatkan bagi sesiapa yang meminum. Sungai arak pun ada. Sini tak boleh minum arak, haram. Kek sanun bukan setakat boleh minum, boleh berenang. Boleh berenang cempaka, tuan-tuan. Boom. Tiger Guinness Stout on Legewi Naladi. Dia tak ada lah macam tu dah. Itu iklan tahun 70-an 80-an marin kan. Makna sini kita kena tahan, jangan minum arak. Sebab kek sanun, tuan-tuan, kita bukan saja boleh minum, berenang pun boleh. Bayangkanlah berenang dan tak mabuk. Sini kalau tak biasa, kono setengah tin mulalah gelong. Mulalah ke kiri ke kanan kan. Ni dia tuan-tuan dan puan sekalian. Sanun kesetakat minum, mandi pun boleh. Hari ni pergi mandi sikitlah. Mandi mana? Mandi air agak. Tu deh. Kan sini boleh susu boleh yo, kan tak boleh berenang tu dah. Kan?
Ini berenang sekali dengan minum, tuan-tuan. Allah. Oh, hebat Ustaz kan. Ada lagi. Dan juga sungai-sungai madu yang suci bersih. Ya Allah, sungai madu Ustaz kan. Ya Allah, bayangkanlah kita kelulut tualang lah bagai ini sungai. Semalam hari Sabtu ke hari Ahad tu, hari pergi beli barang kat Singapore Street tu, jumpa dengan tokai madu, tukang panjat madu kat Labu. Kan dia beli botol nak letak madu. Kata, "Assalamualaikum bang. Berapa botol ni bang?" "Si madu ni cik." "Oh, panjat sendiri kau?" "Sikit warna boleh." "Sarang kau cik." "Kan pokok apa?" "Pokok kocik-kocik." "Oh, patutlah." Kan saya ngobrol, saya cerita kat dia yang saya pernah tengok orang panjat sampai boleh 5-60 kilo. Sekali panjat 5-60 kilo boleh. Sarang besar tapi 50 meter lah. Ada berani? "Oh, tak apek dah Ustaz, saya tak berani. Saya kocik-kocik Ustaz. Panjat pokok macam tu gayat." Kan tengok jauh, jatuh Ustaz. Osah poi. Madu ke mana? Pro ke madu. Kan poi lah. Anak jahat tinggi jatuh kan. Meninggal kan. Yalah, pokok tualang memang tinggi-tinggi tu lah. Ya, jauh kan. Aduh, padahal madu tu sama yo. Madu tualang ko, madu pokok bawah tu sama yo. Madu kelulut yo lain. Sepasal rasa lain. Madu yang lain sama yo. Dia duduk denggek kat pokok tualang ko, denggek kat pokok itu, pokok ini ko, tetap sama madu Tapi orang kita ramah tualang apa kan, padahal benda tu sama kan. Saya pernah minum madu kat Kopilah, ada orang ambil daripada hutan tu, jernih macam air masak. Saya kata, gila kata, tak pernah terfikir ada madu jernih macam air masak, tapi bila minum manis macam madu. Baru turun tu sini. Dan tak pernah jumpa. Tapi madu ni semakin lama semakin ngolap. Kan makanya simpan lama, cuba simpan setahun. Hitam. Saya kat rumah saya ada. Saya nak test tengok. Ada. Setahun dan jangan tak letak air. Kan madu kan jadi letak peti air, tak kat luar. Ni tak letak peti air tu dah. Kalau tak peti air tu kan madu tu dah. Tu dah. Tuan-tuan ya. Ada sanun sungai madu. Allah Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sodam duduk sanun. Yang seterusnya, ke-8. Cuaca macam mana Ustaz sanun? Panih tak? Saya ini pergi ketok, pergi kerja naik motor. Potangnya golap. Ayo, potang ni golap. Aku naik motor je golap. Ya. Semalam naik kereta, torang pula tu. Bila naik motor je golap. Ya Allah, golap ni kan. Allah, alhamdulillah tak adalah hujan tu dah. Sikit macam tu lah, robeh ya, tak ada hal lah. Kan? Macam mana cuaca kat sana lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, di syurga tuan-tuan, nyaman sepanjang masa. Macam mana kita nak cuaca yang nyaman kat diri kita? Ada orang tak boleh sejuk, betul tak? Ada orang tak boleh panih. Makna macam mana kita nak suhu itu kepada kita, suhu itulah yang kita dapat, yang mengundang kenyamanan bagi kita. Kita ramah, ada orang ramah buka aircon, suhu yang nak boleh. Ada orang nak boleh, aku tu 24. Kan makna berbeza orang tersebut. Macam ustaz ni kan, dia kena badan dia besar, dia kena suhu kurang. Pasal apa? Nak lagi sejuk, pasal lama air tabah. Kan macam Zul, dia kurih, dia nak suhu panas sikit. Kan pasal dia tak tahan sejuk, pasal dia lemak air kurang. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Kek Sanun suhu dia nyaman. Tiada malam. Ni deh tuan-tuan. Tiada malam, kan? Malah siang sepanjang masa, tetapi redup. Siang yo sepanjang masa dan redup. Oi, kita redup lah sedap. Medu buah pokok ni redup sikit. Nampak tak? Cari buah pokok pasal apa nak redup.
Sanun dah redup, ada lagi pokok. Duduk pula nonggok bawah pokok. Macam mana redup agak itu? Dengan angin dia Allah Rabbi. Ditambah pula tuan-tuan dan perempuan sekalian, Kek Sanun udara itu macam ada spray wangi. Macam ada apa nama ni orang panggil yang gantung tu? Allah air freshener. Tu deh. Orang Gombau cakap air freshener. Yang bau sedap tu. Maknanya dia punya udara tu sedap. Itu kan boleh datang tu dulu. Letak bau apa, lavender ke, bau limau ke apa, kan? Ada orang tak ramah, ada orang kono bau ni tak ramah, ada bau ni, kan? Tapi kat Sanun semua ramah. Semua ramah. Oh, wangi. Macam tu tuan-tuan. Allah Rabbi. Kan? Menyegarkan sehingga bau tu dia punya udara tu boleh dihidu sejauh perjalanan 100 tahun. Astaghfirullahalazim. 100 tahun dah bau dah tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam surah Insan ayat 3 boleh Allah berfirman, di sana mereka tidak jumpa matahari, tidak juga angin sejuk. Maknanya redup. Ya, tak jumpa matahari dan juga tak jumpa angin sejuk. Surah Ar-Ra'd ayat 35, syurga disifatkan, sifat syurga yang dijanjikan kepada orang bertakwa ialah air sungainya mengalir di sekitar tamannya, makanannya tak putih-putih dan redup teduhannya sepanjang masa. Ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Allah Rabbi. Sikit nak beri lah sodak waktu lah. Yang ke-9, orang tempatan. Orang macam mana orang Sanun Ustaz? Kita masuk syurga macam mana ni? Kan sini ada yang ngomok, ada yang kurih, ada yang ngolap, ada yang putih, ada yang apa nama ni, macam-macam lah kan. Ada yang encok-encok pun ada. Kan marah encok-encok. Encok tu pasal aksiden. Sakit kan. Macam-macam. Ya. Macam mana? Orang dalam syurga dinyatakan orang yang besar dan tinggi, setinggi 60 hasta. Ya, kaum lelaki kacak-kacak semua. Ya, kacak-kacak. Tak ada janggut, makanya sekarang kena simpan janggut. Kek Sanun tak ada janggut. Oh, tak ada janggut ke Ustaz? Walaupun senihan janggut ni. Kat sini macam ni berjambang janggut ni. Kek Sanun kan kaum lelaki kacak-kacak tidak berjanggut. La ilaha illallah. Kan ada dua istilah orang lelaki Kek Sanun, Jurdan, Murdan. Jurdan, Murdan. Murdan itu tak berjanggut, dan Jurdan itu dia punya badannya tak berbulu. Tak berbulu kan? Oh, macam tu tak maco lah Ustaz. Kan? Kan? Dan kaum wanita ni pula, ni tak ada lelaki, ni kaum wanita pula. Dia punya perempuan ni lawa-lawa semua. Muda-muda, sekitar 33 tahun umur kan. Dia punya wajah tuan-tuan riang, makna ceria, tak ada muncul macam tu dah. Tak ada mencukar. Allah, tahu bona Ustaz sampai macam tu kali tengok kat kita orang. Mencukar macam tu. Kan? Tak ada mencukar. Kan? Bila laki balik, tuan-tuan suami balik nengok isteri,
Macam tu tuan-tuan. Hari-hari pergi kerja kan nak balik awal. Kan? Pasal apa? Pasal teringat-ingat kek isteri kek rumah. Sekarang ni hari-hari kau oti-oti lah. Tak balik pun tak apa. Allah, tapi oti tak ada sekarang Ustaz. Itu yang kita jadi bingai tu. Pasal kena menghadap hari-hari. Allah, ya. Kan makna perempuan kan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 Allah menyatakan engkau dapat melihat pada wajah mereka kesan-kesan kenikmatan. Makna dia punya wajah tu menunjukkan puas hati. Riangnya kanak-kanak Rabina tuan-tuan. Allah. Dalam Sahih Bukhari Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Semua orang yang masuk syurga dengan paras Nabi Adam, makna sebesar macam Nabi Adam, ya. Dalam hadis Tirmizi, ahli syurga akan masuk syurga dalam keadaan jurdan, ya, dan murdan, bercolak. Bercolak tuan-tuan. Bercolak dan usianya 30, baina 30 dan juga 33. Makna 30 33 ni orang tengah kuat, tengah lawa, tengah segak, tengah bagus kondisinya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tak berjanggut, tak berbulu. Allah Rabbi. Okey, yang ke-10 kan, orang sanun semua baik-baik. Bukan setakat baik dia punya wajah fizikal cantik, bukan saja, tetapi dia punya pertuturan cakap dia pun baik, dia bahasa pun indah. Kan orang di sanun baik-baik tuan-tuan. Dia punya percakapan jelas. Dia tak bercakap hal-hal yang mengarut. Dia tak ada mesyuarat tingkap. Dia tak ada mengumpet. Dia tak ada mencela. Dia tak ada bercakap kotor. Dia tak buat maksiat. Jauh sekali menipu tuan-tuan. Jadi mereka juga tidak mengutuk. Tak ada mengutuk. Lalu ngomong. Tak ada. Tak ada. Kan? Ini lalu ya kan. Lalu ustaz tu ngomong. Dia mengatakan ustaz tu minta maaf ustaz. Kan? Kan ngomong tak kono tinggi. Mangai tinggi. Tinggi pun tak kono. Hei, parah waktu lah. Dan tidak menyakiti hati. Makanya dalam surah Maryam ayat 62, mereka tidak akan mendengar di sana perkataan yang sia-sia, tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan qaulan karima, perkataan yang baik. Okey, dalam surah An-Naba ayat 35, mereka tidak mendengar di sana perkataan yang sia-sia dan juga tiada pula perkataan yang dusta. Dalam surah Waqiah ayat 25, mereka tidak akan mendengar kat sana perkataan yang sia-sia dan tidak pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Makna ke sanun tak ada merepek merapan, tak ada tu dah tuan-tuan. Semua yang elok-elok semuanya. Okey tuan-tuan. Yang ke-11, inilah yang kita tunggu-tunggu ni. Ya, iaitu makanan. Dah tahun tu tunggu kan, kepala kambing, kepala jenahak, kepala siakap, kepala kerapu, jange kan. Jange kan, laiti, ondang, maman, ayam kampung, ayam hutan kan. Kan makanan kek sanun tuan-tuan. Uniknya makanan di sanun, ya, bukan kerana ada menu khas. Kek sanun tak ada, dia tak ada menu khas. Maknanya makanan yang kek dunia tak ada makanan ni. Tak. Dia tak ada macam tu. Sebaliknya, kek sanun ada makanan yang ada sampai kita. Kan? Jadi dong beri kuatir Zul. Sampodeh do sanun. Jangan susah hati orang Melaka, sampodeh dia risau kan. Ustaz nak surga Ustaz, sampodeh ada tak? Mau tanya lagi kan. Sampodeh.
Ya kan? Bila tang orang bau monong kan, agak-agak ustaz ada tak ondang apa nama ni, ondang apa nama tu, daun cubi. Kan? Poi naik kat atas kan, kek tampin kan, kek kau tu tanya, agak ustaz ada tak gulai maman. Kan? Ondang maman. Turun pula kopilah nak ondang daun puding. Kan? Turun pula ngek ke jangik je labu sana nak jangik ngobai. kan? Turun ke Zamban nak masak lemak jelebi ngobai kan. Turun ke Temeluh nak makan ikan patin tempoyak. Kan? Semua ada tuan-tuan. Kan? Semua ada. Masakan Jepun ada. Masakan Western pun ada. Masakan Arab pun ada. Masakan Morocco pun ada. Nasi Arab ada, nasi mandi ada, nasi lazis ada, nasi maklubah pun ada. Shawarma pun ada. Nampak tu tak pernah makan kan? Nasi duk dalam burung pati. Nasi tu dimasak, dia ambil burung pati tu, buang perut itu, disumbek nasi dalam tu. Kan? Dimasak, kan? Bila dia kita dihidang kat kita burung tu, terbuka burung pati tu, ada nasi dalam. Mangan marvelous tuan-tuan. Allah Rabbi, kono pula jus dia. Oh ya. Roya culan kena buat ni. Kan? Nama sama. Rupa roman sama. Tetapi percayalah, walaupun tukang masak itu bukan ada pilah, dia punya rasa lagi sedap daripada pilah. Walaupun tukang masak itu bukan restoran Kek Melaka, tapi dia punya asam podeh itu lagi sedap. Tu deh tuan-tuan. Ya. Bahkan makin dimakan makin sedap. Kita sini sedap bila makan konyang bontui. Tak mahu tu dah. Walaupun masih banyak dah cukup dah konyang dah. Kan banyak ni, tapi dah tak tahu dah. Kek Zanun makan sedap, makan dah banyak. Makan bontui tak ada ke ustaz? Tak ada. Kan morning tak ada. Ya Allah, semakin makan semakin sedap. Jadi tak payah jalan-jalan cari makan. Siapa mu ada kat situ tuan-tuan. Ya kan? Tak payah mengidam-ngidam. Mana mengidam lah, tak payah tahu ada apa mata. Jeng. Engkau Allah Rabbi. Ustaz ni yo ke tidak entah. Nak bukti yo ke tidak, Allah berfirman dalam surah Zukhruf ayat 71. Dan di sana terdapat apa sahaja yang teridam di hati berkenan di mata. Di sana ada apa saja yang teridam di hati berkenan ke mata. Satu. Surah Al-Waqiah ayat 20, 21. Dan apa saja buah yang dipilih mereka, dan apa saja daging burung yang diidamkan oleh mereka. Sekarang nak musang king black thorn. Monong tuan-tuan, Kek Sanun tak payah, cukup lintih je nonggok tahu depan mata. Itu dia tuan-tuan. Kan durian apa yang kita ramah ada depan mata, bahkan dia punya isi lagi sedap. Ya. Surah Yasin ayat 57. Bagi mereka di sana buah-buahan dan apa yang sahaja yang mereka idamkan. Allah ya Allah. Sini makan lebih sikit gaut. Sanun makan terdarah lah, tak apa dah. Tak ada gaut-gaut tu dah. Go out semua. Tak ada tuan-tuan ya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Setiap kali diberikan sejenis buah, mereka berkata, ini pernah diberikan kepada kami dulu. Memang mereka diberikan serupa itu, tapi rasa lagi sedap. Oh ya, tak payah bayang dah. Oh itu makanan ustaz. Minuman macam mana ustaz? Ada tak air Kitara apa? Kitara tak ada. Kitara apa? Katira. Payah sebut. Air warna turquoise. Dulu tak terlintih dalam kepala
Ingat baju Melayu warna turquoise. Rupa air sekarang pun warna turquoise, tuan-tuan. Iya. Dalam tu letak sorai. Letak semasin apa. Tak ada yang macam-macam. Kan? Yang nombor 2 boleh minuman. Sama seperti makanan. Semua jenis minuman yang diidamkan semua ada. Cuma yang agak berbeza, terdapat jenis minuman yang sangat menonjol. Air susu yang bukan daripada haiwan maupun tumbuhan. Kini kita nak minum susu kena pergi porah susu. Porah kambing, porah lembu, porah unta. Kan? Ataupun daripada tumbuhan. Kan? Daripada daripada tumbuhan. Macam mana tak tahulah tu. Kan? Macam tu. Tetapi sanun bukan susu, bukan daripada lembu, bukan daripada binatang, bukan daripada tumbuhan. Allah, macam mana keluar susu? Arak. Arak bukan diproses daripada buah atau tumbuhan. Arak sini buah anggur tu yang diporam, ataupun turkila yang diambil di Mexico tu, pokok macam pokok apa benda dah tu yang buat turkila apa nama tu, yang buat arak juga benda tu kan. Tak ada, sana bukan. Madu pula bukan daripada sarang lebah. Ya ilah Allah, sini mampu panjik tuan-tuan. Sanun bukan daripada sarang lebah. Sebalik tiga itu semua daripada sungai. Madu daripada sungai, susu daripada sungai, apa nama ni, arak pun daripada sungai. Ajaib kan? Ajaib, memang ajaib. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segala imej yang dimuatkan hanyalah bayangan semata-mata. Adalah dijamin bahawa yang sebenarnya syurga nanti jauh lebih mengasyikkan daripada yang kita dengar malam ni. Yang kita dengar ni kita boleh bayang ya. Kan? Allah, ya Allah, macam mana tu Ustaz? Macam mana boleh bayang ya. Tetapi yang sebenar jauh lebih sedap daripada itu ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, pemiliknya aku, Allah SWT menyatakan, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tak pernah dilihat di mata, tak pernah terdengar di telinga, dan tak pernah terdetik di hati manusia. Allah ngabah. Makna segala apa yang kita rasa, kita pandang tu itu syurga, kita dengar itu syurga, kita terdetik hati itu syurga, itu bukan syurga. Kenapa? Lebih lagi daripada itu. Ni deh tuan-tuan. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika mahun silalah kamu baca ayat. Ayat apa? Surah Sajadah ayat 3 boleh, ayat 7 boleh. Tidak seorang pun mengetahui akan nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita. Kan, itu sebahagian lah. Banyak lagi, itu belum cerita kediaman lagi. Rumah dia punya ada sana ranking. Ni ranking yang beribadah banyak. Ni Cak Yam punya ibadah. Ini suam-suam kuku, kojab ada, kojab tak ada. Kan, kojab ni ada macam-macam ranking dia. Kek sanun tuan-tuan. Jadi selesailah kita cerita tentang nikmatnya syurga. Ada nak tanya? Yo. Tadi berkenaan kata pokok tu, ada nama pokok. Tuan-tuan, tentu tuan-tuan baca tengok dalam tu kan YouTube kan, ataupun tuan-tuan tengok dalam Google kan. Ada namanya tuba. Ada pokok namanya tuba. Dalam Quran ada tuba.
Kan? Ada nama pokok tu. Ya. Nama dia pokok tuba. Tadi tuan-tuan cari dalam Quran, ada tak ayat tuba? Ada. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, ada lagi? Alhamdulillah, dah tak ada. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kita terkasar bahasa, tersilap kata. Insya-Allah satu lagi yang saya tak cerita berkenaan dengan surat Mi'raj, berkenaan dengan solat. Solat. Wailul lil musalli. Apa makna celaka orang semayang. Orang semayang pun kena celaka kau. Kenapa Allah sebut macam tu dalam Al-Quran? Siapa yang semayang? Ini belum cerita yang tak semayang. Yang semayang pun dicelakakan oleh Allah. Kenapa? Pasal surat Mi'raj, solat adalah merupakan satu perintah yang paling hebat. Tapi di waktu yang sama kan Allah mencelakakan orang solat. Wailul lil musalli. Celakalah orang solat. Kalau orang tak solat, tak tahulah apa perkataan ni. Kan insya-Allah kita akan huraikan minggu depan. Depan sore. Ada? Minggu kopek. Hari Rabu minggu depan. Hari Rabu kita hurai solat. Kan? Solat yang macam mana? Boleh tak? Habis solat, habislah kita punya Isra dan Mi'raj. Dia waktu-waktu. Baik kan? Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa tersilap kata. Yang baik datang dari Allah, yang lemah diisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.